cemerlang. Terima kasih kerana telah mengasihkan sampah tersebut ya. Tapi Tasha dengan awak ni tak nampak pun. Jom kita cari dorang ni. Yelah, lepak macam tu. Apa korang buat ni? Buang sampah je. Buang sampah je. Longkang bukan buang tempat sampah. Sampah buang kat dalam tong sampah. Tak lah. Malas lah nak cari tong sampah. Jauh lah. Korang ni janganlah ambil perkara di dengan ni tau. Kesan ni kepada kita. Biar je lah, buang tu sekali kan. Yang tu lah jadi kebiasaan Tasha. Kalau ramai yang ikut cara korang, sistem pengaliran air akan terjejas. Dan ia akan menyebabkan penyakit yang teruk seperti demam denggi. Bukan itu saja. Bila keadaan ini berterusan, dia akan menyebabkan banjir kilat. Dan dia akan menyusahkan semua individu dan pihak. Korang faham tak? Maaf korang. Sebab kita orang baru dia tahu pasal betapa serius ni perkara ni. Terima kasih Syabil dengan Ilham untuk menjelaskan kesan pembuangan sampah ke dalam longkang, dan kita tidak akan ulang kesalahan tersebut sekali lagi. Sama-sama. Ya. Tasha, awak dah siap assignment chemistry ke? Belum lah, kan ada masa lagi. Bila last hantar? Ada dari 2 minggu kot. Jadi nak mula buat tu bila? Next week lah kita buat. Oh, next week. Awang, bukan ke yang tu Ilham dengan Syabil? Mana? Oh, ya lah dia orang. Jom kita ke sana dan lihat apa yang mereka sedang buat. Jom. Kita bakar sampah dekat awak tu. Tak jalan hati sahaja. Orang memang nampak pun kita pakai sampah ni. Lagipun kalau kita buang sampah di guna plastik 2-3 hari tu dapat balikan plastik juga kan. Betul juga. Tu buat je lah. Orang memang tahu je. Korang, kenapa nak bakar sampah dekat tempat awam ni? Dah, korang tak fikir ke? Kalau perbuatan korang ni boleh menjejaskan alam sekitar. Awak Tasha. Kita orang bakar sampah sekejap je. Betul tu sekejap je. Sampah pun tak banyak pun. Tak banyak. Ni korang kata tak banyak. Banyak Betul korang Sudahlah, tak perlu bertengkar. Kita selesaikan dengan cara baik ya. Korang tahu tak tentang 5R? R tu apa Tasha? Boleh tak Tasha dengan abang terangkan apa tu 5R? 5R adalah singkatan kepada rethink, iaitu fikir semula, repair, bayar pulih, reduce kurangkan, reuse guna semula, dan akhirnya ialah recycle kitar semula. Yang pertama, rethink, iaitu membawa maksud kepada fikir semula. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis bahan yang bakal dibuang. Bang, boleh terangkan tak tentang apa maksud tu repair? Repair ataupun baik pulih bertujuan untuk memulihkan keadaan sesuatu alat yang rosak. Yang ketiga adalah reduce, iaitu dalam bahasa Melayu membawa maksud kepada mengurangkan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan penggunaan pelbagai sumber, terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum dan kapas. Oh begitu bang. Apa pula maksud reuse? Reuse tu membawa arti kepada maksud guna semula. Maksudnya menggunakan barangan atau alatan yang terbuang lah. Contohnya tayar yang tak guna kan, kita guna untuk pasu bunga. Kita buat pasu bunga. Oh okey bang, baik bang. Terima kasih ya. Sama-sama. Yang terakhir pula, recycle, iaitu membawa maksud kepada kitar semula. Tujuannya adalah untuk menjadikan produk yang lama seperti barangan lusuh dan bahan buangan kepada produk baru. Oh begitu. Jadi saya dengan Syabil lebih memahami tentang konsep 5R. Saya dan Ilham akan berubah dan tak nak membakar sampah lagi. Ia juga akan memberikan kesan buruk pada alam sekitar. Betul tak? Betul. Jadi mulai sekarang, jika korang nak membuang atau melupuskan sampah, ikutlah cara 5R tadi. Baiklah Tasha dan awak. Terima kasih korang. Sama-sama.
Salam sejahtera, saya Tasha Raden. Saya dan kumpulan saya telah menjalankan tugasan tentang tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Menurut tugasan ini, kami telah mempelajari banyak perkara tentang alam sekitar. Pada masa yang sama, saya juga telah mempelajari tentang kepentingan alam sekitar terhadap manusia dan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar serta kesannya terhadap manusia. Sejak kebelakangan ini, banyak masalah tentang pencemaran alam sekitar telah berlaku. Contohnya, pencemaran Sungai Kim Kim dan banjir kilat yang berlaku sebelum ini. Menjaga kebersihan dan fungsi alam sekitar amat penting untuk mengekalkan ekosistem dan habitat yang sihat. Pada masa yang sama, saya juga mempelajari bahawa menjaga kualiti alam sekitar dapat membendung pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan pencemaran air. Sebagai contoh, pembuangan sampah ke dalam longkang dan sungai boleh mencemarkan kualiti air dan menjejaskan pengaliran air di sungai dan juga longkang. Sebagai kesan, banjir kilat berlaku dan merosakkan harta benda. Saya juga dapat menerapkan nilai-nilai moral seperti kasih sayang terhadap alam sekitar dan mengetahui cara untuk menghindari pencemaran alam sekitar seperti amalan 5R iaitu reduce, reuse, recycle, repair and rethink. Kata, kita haruslah percaya bahawa alam sekitar adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memberikan kesan positif kepada kita sebagai penyumbang kepada kehidupan tanpa kita sedari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Awang Nuraimi bin Awang Mat Yassin. Saya dan ahli kumpulan saya telah menjalankan tugasan tentang tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Berdasarkan tugasan tersebut, saya dan ahli kumpulan saya telah mengetahui banyak perkara tentang alam sekitar. Saya juga telah mempelajari pentingnya alam sekitar ni dalam kehidupan kita semua. Menurut kajian, alam sekitar kita sekarang berada dalam keadaan yang sangat tenat dengan adanya banyak pencemaran yang berlaku disebabkan manusia dan individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Antara contoh berlakunya pencemaran adalah terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab yang membuang diesel di kawasan perindustrian Seremban 2 yang menjadi punca kepada berlakunya pencemaran di loji rawatan air Sungai Linggi di Port Dickson, yang mana memberi kesan kepada beberapa kawasan di Port Dickson mengalami masalah gangguan air dan ketiadaan bekalan air berikutan masalah sumber air mentah berbau diesel di loji rawatan air pada 7 November 2023. Kebelakangan ini, banyak kawasan tempat tinggal masyarakat menjadi tempat yang sering dilanda banjir ataupun air pasang tinggi yang mana menyebabkan kesusahan kepada banyak pihak. Situasi ini berlaku kerana sifat tidak bertanggungjawab sesetengah individu yang mengambil ringan terhadap membuang sampah merata-rata tempat yang menyebabkan pencemaran alam. Kesimpulannya, banyak kepentingan yang kita perlu pelihara dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Oleh itu, semua pihak, khususnya pihak berkuasa, hendaklah mengambil inisiatif untuk memberikan kesedaran pada semua orang tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Itu sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Refleksi yang telah saya dapat dalam kajian yang dilakukan bersama ahli kumpulan berkaitan dengan video tentang penjagaan alam sekitar ialah saya dapat mempelajari cara pembuangan sampah dengan mengikut kaedah pengasingan yang betul. Seperti mana kita tahu, tong sampah mempunyai 4 warna iaitu hijau, kuning, biru dan merah. Dan keempat-empatnya berfungsi secara berbeza. Yang pertama, hijau untuk kaca, kuning untuk aluminium, biru untuk kertas dan merah untuk plastik. Pada masa kini, ramai masyarakat memandang remeh tentang pembuangan sampah secara berasingan. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah kebanyakan mereka membuang sampah tidak mengikut warna tong sampah. Kesannya, sampah akan melimpah dan menyebabkan pihak tanggungjawab terpaksa membersihkan semula tong sampah tersebut.
Yang saya dapat simpulkan dalam kajian ini adalah kita haruslah bekerjasama serta berganding bahu dalam memelihara alam sekitar supaya kita dapat menjaga alam sekitar dan kita dapat kualiti yang baik terhadap alam sekitar.